Okey, baik. Okey, dengar ya? Dengar record? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak tengok terus pada buku teks kita. Lihat pada muka surat 47. Okey. Tadi Ustaz dah buka dah tadi dah. Dia lari pula. Maaf ya. Belum. Tadi Ustaz dah siap-siap dah buka dah tadi dah muka suratnya. Okey, baik. Ini peraturan bilik sains. Allahu Akbar. Okey. Oh, tak tukar lagi ya? Masih lagi muka Ustaz ya? Ha. Kenapa dia tak present ni? Sekejap ya, sekali lagi. Keluar muka Ustaz lah. Dia tak nak, dia apa ni, tak nak tinggalkan muka Ustaz. Dia kata nampak handsome je. Okey, dah boleh. Nampak kan? Nampak. Okey, baik. Nampak. Dah nampak dah? Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok bagaimana. Okey, sekejap ya. Jangan bercakap ya. Ustaz matikan dah kamu punya mic. Okey, cuba kita tengok gambar di muka surat 47 tu. Ya, di kawasan Paya Bakau. Cuba kamu lihat betul kat situ. Okey, kalau kamu nampak situ ada ketam, kalau kamu perasan lah, ada ketam. Kemudian ada ular. Kemudian ada buaya, ada burung, ada pokok bakau, ada biji bakau. Jadi kalau kita lihat dekat situ, ketam tu makan apa? Ular tu makan apa? Buaya tu makan apa? Burung tu makan apa? Di antara haiwan-haiwan yang ada di situ, masing-masing saling berinteraksi. Interaksinya itu ada, kalau contohnya ketam bersama dengan ketam, dia ada interaksi bersama yang sama spesies. Kalau ular dengan apa dekat situ, dengan burung, dia juga berinteraksi. Kan? Mungkin ular dia akan makan burung kalau dia dapat lah. Biasanya susah lah, burung lagi lebih pantas berbanding ular. Tapi kalau ular mungkin dia akan makan apa dekat situ yang dia boleh makan. Kita tak nampak apa yang dia boleh makan kat situ kan. Tapi adalah, kalau ada contohnya ada monyet, dia akan makan monyet. Cuba kita lihat boleh gambar di bawah. Hutan hujan tropika. Ya, dekat situ lebih nampak, lebih jelas. Ada harimau, ada monyet, ada gajah, ada kancil, ada pokok. Kan? Kancil makan apa? Kancil makan tumbuhan. Monyet makan apa? Monyet makan tumbuhan. Harimau makan apa? Harimau makan kancil. Harimau makan Monyet. Okey. Dan gajah pula, gajah hidup berkumpulan. Tengok, monyet hidup ada geng-geng dia berkumpulan. Kancil tak ada kumpulan, dia seko sendiri je. Kan harimau pun seko sendiri je. Jadi hari ini kita nak belajar apakah di hubungan yang interaksi yang ada antara hidupan tadi. Kan ada interaksi yang persaingan, dan ada juga interaksi yang kerjasama. Okey. Contohnya dekat sini monyet. Kalau harimau datang, apa yang berlaku pada monyet? Dia akan membunyikan, memberi amaran kepada kawan-kawan ataupun haiwan yang lain bahawa ada ancaman daripada harimau. Okey. Baik, kita lihat muka surat yang pertama. Muka surat 48 lah. Okey, kita lihat muka surat 48. Okey. Jadi kamu kena faham dan hafalkan. Okey, baik. Di dalam sesuatu habitat biasanya terdapat banyak haiwan. Sama ada daripada spesies yang sama atau yang berlainan. Haiwan ini akan berinteraksi antara satu sama lain bagi memenuhi keperluan asas untuk terus hidup. Okay, apakah maksud interaksi? Minta seorang baca. Tak minta Airul Adin. Nama kamu paling atas. Baca. Interaksi ialah kuat. Adin.
Hairul Adin. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Interaksi spesies yang sama dikenali sebagai interaksi intraspesies, manakala interaksi spesies yang berlainan dikenali sebagai interaksi interspesies. Okey, baik. Bagus. Baik, yang ini kamu kena hafal. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Ustaz ulang sekali lagi. Kamu ulang tapi tak perlu on mic. Okey, sama-sama. Tak perlu on mic. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Sekali lagi ulang. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Ingat ya, perkataan kata kunci dekat situ perhubungan aktif. Ya. Baik, di sini pula ada dua jenis interaksi. Pertama, intraspesies, ikut, tak payah on mic, intraspesies. Yang kedua, interspesies. Apa dia? Interspesies. Ulang sekali lagi. Yang pertama, intraspesies. Yang kedua, interspesies. Okey, kalau intra, spesies yang sama. Contohnya monyet dengan monyet, semut dengan semut, kancil dengan kancil. Okey, kalau interspesies, interaksi haiwan yang lain spesies. Contohnya harimau dengan monyet, ular dengan katak, semut api dengan semut hitam. Ya, spesies yang berlainan. Okey. Baik, ini kamu kena faham. Baik, interaksi intraspesies dan interspesies boleh berlaku sama ada dalam bentuk kerjasama atau persaingan. Hubungan tadi tu satu kerjasama. Contohnya semut dengan semut. Kan? Ataupun persaingan. Antara semut dengan semut juga ada persaingan. Kan? Antaranya semut yang berebut makanan ataupun monyet. Kan? Boleh wujud kerjasama antara monyet dengan monyet. Yang mana kalau ada musuh, monyet tadi akan bagi tahu. Dia akan bunyi kan. So masing-masing bekerjasama akan mengelirukan musuh untuk melarikan diri. Ada juga persaingan antara monyet dengan monyet. Ya, persaingan apa? Berebut makanan ataupun berebut pasangan. Ya, monyet juga dia berebut awek kan. Dia nak cari makwa yang cantik, bukan cantik lah. Dia makwa yang untuk dia itu adalah hubungan dia. Hubungan antara haiwan yang sama spesies. Okey. Nampak dekat bawah tu? Lebah bekerjasama membina sarangnya. Itu apa? Interspesies ke intraspesies? On mic. Intraspesies. Intraspesies. Intraspesies kerjasama ke persaingan? Kerjasama. Kerjasama. Baik, anak-anak ayam yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Inter ke intra? Intra. Kerjasama ke persaingan? Persaingan. Nampak berebut makanan. Okey. Baik, sekarang kita tengok dekat sini pula. Antelop dan babun. Ya, kau selalu kan babun. Babun tu sebenarnya spesies monyet. Ya, antelop dan babun hidup dalam satu habitat yang sama. Antelop mempunyai deria pendengaran dan bau yang baik, manakala babun mempunyai deria penglihatan yang sangat baik. Ciri-ciri tersebut membentuk kerjasama untuk mengesan kehadiran mangsa. Okey, ini kita kata intraspesies ke interspesies? Interspesies. Walaupun kamu dapat babun tu banyak. Macam mana beza kan Ustaz? Sebabnya ada dua spesies yang situ. Maksudnya masing-masing kalau contohnya ada datang harimau, antelop dia akan bunyi dan menyebabkan bergerak dan menyebabkan babun tadi pun perasan. So dua-dua akan melarikan diri. Ya. Ataupun babun nampak dari jauh ada rimau, dia akan bunyikan ancaman, ada ancaman, maka antelop tadi pun akan perasan dan akan melarikan diri bersama. Okey, itu antara kerjasama mereka dua spesies ini untuk melindungi diri daripada musuh. Ini namanya interspesies dalam bentuk persaingan ke kerjasama? Kerjasama. Okey, dia dah tulis kat situ membentuk kerjasama. Baik. Cuba tengok bawah. Gambar. Dan seterusnya, manakala helang dan ular bersaing untuk mendapatkan makanan yang terhad. Nampak? Ini ada tak hubungan? Ada tak sini? Hubungan apa? Inter ke intra? Inter. Interspesies. Sebab apa? Dia spesies yang berbeza. Ular dan juga helang. Okey, persaingan ke kerjasama? Persaingan. Persaingan.
dia bersaing untuk mendapatkan makanan ataupun tikus tadi. Dia tak ada bekerjasama, dia tak ada kata hilang kata aku ambil sikit, aku ambil ular kata okey aku ambil ekor, aku ambil kepala. Tak ada. Jadi itu tak ada, tak berlaku. Walaupun dalam kartun kadang-kadang berlaku tapi kewujudan sebenarnya tidak seperti itu. Okey, kita lihat bawah. Cuba kamu tengok gambar kucing tu. Okey. Ini hubungan apa? Inter ataupun intra? Intra. Intra. Okay. Ini kerjasama ataupun persaingan? Persaingan. Persaingan. Okay. Kucing jarang kita nampak. Dia ambil seekor ikan, dia panggil kawan, panggil, jom kita makan sama-sama. Oh, tak ada. Tapi kalau seekor ibu ada, dia akan ambil makanan dan berikan kepada anaknya. Tapi kalau biasanya 2-3 ekor kucing, yang seekor dapat ikan ataupun bagi makanan ke apa ke, seekor lagi datang, apa yang berlaku? Dia akan bunyikan, wow, dia tak bagi makan kan, kata, pergi jauh-jauh. Ini aku yang dapat, kau senang-senang je. Kan? Jadi yang seekor lagi tu tunggu tengok dia makan. Kalau tak habis, adalah rezeki kawannya. Kalau habis, nasib kau lah. Kan? Itu kucing kan. Okay. So, nampak tak dekat situ? Allah SWT jadikan semuanya fitrah untuk kita berfikir. Kita boleh nampak. Kita nak ikut macam mana? Adakah kita nak seperti haiwan yang bergaduh, berebut makanan, ataupun kita nak jadi seperti lebah yang membina sarang. Kan? Jadi kita boleh fikir, Allah bagi kita akal, tengok semuanya ini ciptaan Allah ni interspesies ke, intraspesies ke, untuk kita jadikan sebagai panduan, pedoman dalam hidup kita. Contohnya, kan, kita nampak ada orang India accident tepi jalan. Kata, lantaklah dia kan. Bukan aku pun, dia lah India. Bukan Islam pun. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Itu hubungan, kita boleh ibaratkan seperti interspesies yang bukan sama. Bukan kita kata spesies yang lain, tak ada. Maksudnya, bangsa yang berbeza. Tetapi kita tidak boleh. Kita kena ada wujudkan rasa kasih, sayang. Okay. Faham ni? Okay. Wujudkan kerja sama. Jangan kita asyik nak bersaing saja. Bersaing boleh, tapi bersaing dalam pelajaran, bersaing dalam menuntut ilmu. Tapi bersaing tu bukanlah kita tak bagi langsung kan. Aku nak belajar betul-betul ni, kau lantak kau lah, kau bodoh sudahlah, aku pandai sudah, kau tak pandai sudah. Kan? Tak boleh, bukan macam tu. Maksudnya kita nak pandai bersama-sama, kita nak berjaya bersama-sama, dan yang paling penting kita nak masuk syurga bersama-sama. Baik, sekarang kita tengok ada dua pula kat sini. Haiwan hidup berkumpulan dan ada haiwan yang hidup bersendirian. Kita kena faham betul-betul kat sini, okey? Okey, Ustaz nak minta tolong seorang baca. Arisa Anwar. Arisa Anwar baca sesetengah haiwan. Baca Arisa. Arisa. Where are you? Kuat-kuat. Sesetengah haiwan. Sesetengah haiwan. Cikgu dengar ke suara saya? Dengar. Sesetengah haiwan hidup bersama-sama dalam kalangan spesiesnya. Haiwan ini hidup berkumpulan dan mencari makanan bersama-sama dalam habitat. Ya, okey. Haiwan, okey, bagus. Risa. Baik. Setengah haiwan hidup bersama-sama dalam kalangan spesiesnya. Maksudnya geng-geng dia. Burung dengan burung, bangau dengan bangau, kambing dengan kambing, anak-anai dengan anak-anai. Apa lagi dalam gambar tu ada? Lebah dengan lebah. Kan? Ikan dengan ikan. Okey? Ayam dengan ayam. Mana ayam? Ada ayam ya? Mana ayam? Boleh lah ayam dengan ayam kan? Okey. Dalam habitat yang sama. Okey? Lebah hidup dalam kumpulan dan tinggal dalam sarang yang sama. Kan, tak ada lebah kata aku nak buat sarang, kau pergilah cari sarang lain, tak ada. Dia akan hidup dalam koloni yang sama. Anak-anak pun sama, dalam koloni yang besar. Kan? Okey, sekawan burung bangau mencari makanan kan, dia terbang sama-sama. Banyak geng bangau, geng kambing, cari makanan, meragut rumput bersama-sama. Ikan dekat dalam sawah pun sama kan. Ada yang berenang dalam kumpulannya. Juga tapi ada juga yang tidak ada dalam kumpulan ya. Labah-labah lain. Labah-labah dengan lebah tak sama ya. Labah-labah dia tak hidup berkumpulan. Kalau hidup berkumpulan kamu akan nampak nanti satu sarang tu penuh dengan labah-labah ya. Tapi tak ada kan. Labah dia hidup bersendirian. Baik, sekawan burung layang-layang terbang menuju ke sarang. Ini juga dia hidup dalam kumpulan. Okey.
Okey, baik. Ustaz nak minta seorang bacakan puisi. Puisi. Yes, muka surat 51 yang warna oren tu. Ustaz nak minta Wan Alisha Akila pula. Wan Alisha Akila. Where are you? Wan Alisha. Banyak haiwan hidup berkumpulan. Okey, kalau tak ada, Ahmad Naufal. Baca. Warna oren tu. Banyak haiwan hidup berkumpulan. Banyak haiwan hidup berkumpulan. Kumpulan kecil, kumpulan besar. Hidup bekerjasama mencari makan. Agar hidup tidak sukar. Okey, baik, bagus. Okey, ini contoh ya, banyak haiwan hidup berkumpulan, kumpulan kecil ada, kumpulan besar ada, hidup bekerjasama mencari makan agar hidup tidak sukar. Okey, tengok singa hidup dalam kumpulan yang kecil. Ya, dia tak banyak. Biasanya paling banyak pun dalam 10 ekor. Paling banyak. Ya, kalau kamu tengok dekat National Geographic ke, tengok dekat TV kan, tak banyak. Okey. Ya. Tengok pula rusa tinggal dalam kumpulan yang besar, tapi kalau rusa banyak, geng dia banyak. Okey. Okey, itu jadi kita boleh nampak dekat situ kerjasama antara haiwan. Okey, yang hidup berkumpulan. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat sebelahnya, muka surat 52. Kali ni haiwan yang hidup bersendirian, dia tak hidup dengan kumpulan, dia tak ada geng-geng. Ada geng dia tapi dia jarang jumpa. Kalau nak jumpa pun sesekali bila musim mengawan. Ada tak musim mengawan tu apa? Musim mencari makwa. Kan, untuk dia nak meneruskan habitat dia punya spesies dia. Kalau dia hidup sendiri je, daripada dia lahir sampai mati tak ada jumpa pasangannya, akan pupuslah spesies tadi perlunya ada hubungan tadi. Baik, terus kita tengok. Okey, Ustaz nak seorang baca. Ustaz nak tengok siapa ya. Afrah. Where are you, Afrah? Haiwan yang hidup. Baca. Haiwan yang hidup secara bersendirian ialah haiwan yang hidup tanpa kawanan. Haiwan ini melakukan semua perkara secara bersendirian. Haiwan yang hidup bersendirian mempunyai ruang yang cukup dan memadai untuk berehat serta mencari makanan dalam habitat mereka. Haiwan yang hidup secara bersendirian ialah haiwan yang hidup tanpa kawanan. Tak ada kawan-kawan. Haiwan ini melakukan semua perkara secara sendiri, buat sendiri je. Haiwan yang hidup bersendirian mempunyai ruang yang cukup dan memadai untuk berehat serta mencari makanan dalam habitat mereka. Ya, biasanya haiwan yang hidup bersendirian ini dia hidup dalam kawasan yang hutannya tebal. Ya, sebab apa? Kalau hutannya tebal, dia nak hidup dalam berkumpulan susah, agak sukar, kan? Tapi kalau singa dengan harimau, kita nampak dua-dua memburu haiwan lain. Tetapi kenapa singa hidup berkumpulan? Kerana tempat dia nak cari makanan tu, kalau dia sendiri je kejar, singa tu seekor je nak kejar antelope, ya, mengah dia nak kejar seekor sendiri-sendiri je. Jadi dia perlu ada kumpulan. Singa kau pergi sana, kau mat kau jaga sana. Jadi dia akan kepung untuk pasang strategi, ya, memerangkap musuhnya. Musuhnya lah makanan dia, kan. Contohnya kalau rusa ke antelope ke, kan. Tapi di hutan lain, harimau dia hidup bersendirian kerana kalau dia hidup banyak, kan, habis semuanya akan pupus. Dia terlalu banyak harimau. Jadi dekat hutan ada tempat untuk bersembunyi, ada tempat untuk dia nak menyamak, dia menyorok, kan, untuk mudah untuk dia tangkap haiwan atau tangkap makanannya, musuhnya. Bukan musuhnya lah, ya, mangsa dia. Okey, tengok burung belatuk membina sarangnya di batang-batang pokok, kan. Seekor sendiri-sendiri dia buat rumah sendiri, kan, bertukang. Tok 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 tok, kan, dengan dia punya paruh. Tapi aktif mencari makanan pada waktu malam, kan. Sebab apa? Badan dia pun hitam putih, haiwan lain pun tak perasan, kan. Tapir ke, cipan ke, lagi satu apa nama dia? Siapa tahu? Siapa nama tapir? Ada 3 nama. Tapir, cipan, lagi satu apa? Tenok. Tenok. Ya, glamour dia. Seekor haiwan 3 nama. Kalau harimau lah. Kan kita tak panggil harimau.
tak panggil lagi apa lah. Tak ada dah. Tak ada nama lain kan. Okey, tupai mengumpul dan menyimpan biji benih untuk menjadikan makanannya. Disimpan dekat mana? Disimpan dekat pipinya. Satu nampak comel je kan, gebu je pipinya, padahal itu ada makanan dekat pipinya. Okey, labah-labah akan menjadikan mangsa yang terperangkap pada sarangnya sebagai makanan. Dia tak ada, kamu nampak satu sarang labah-labah tu ada banyak labah-labah yang lain, tak ada kan. Dia seekor je. Burung kenyalang ialah haiwan herbivore yang makan buah-buahan kan. Burung kenyalang juga dia tak ada, kalau kamu nampak dia terbang sampai 10 ekor, 20 ekor kan. Kalau ada pun 2-3 ekor je adik keluarganya sahaja. Okey. Harimau mengawal kawasannya daripada dicerobohi haiwan lain. Ular sawu akan membelit mangsanya untuk menjadikan makanan. Okey. Adakah haiwan ini hidup bersendirian? Bersendirian ke atau berkumpulan? Sendirian. Semua bersendirian. Semuanya bersendirian. Okay. Baik, sekarang kita nak tengok muka surat yang seterusnya. Apakah kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan? Berkumpulan ni kita kata baguslah hidup berkumpulan, tapi rupa-rupanya ada juga kekurangannya. Okey, pertama sekali, apa kelebihan dia? Pertama, bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Okey, sama-sama ikut tanpa buka mic, tak payah buka mic. Apa dia? Pertama, bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Itu yang pertama. Ya, kelebihan dia yang pertama, dia orang pula. Haiwan ni dia bekerjasama untuk membuat sarang. Contohnya macam semut. Dia bekerjasama kan, cari makanan, korek lubang untuk tinggal sama-sama, ya. Itu semut bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Selain daripada semut, contoh lain apa dia? Lebah. Lain contohnya, apa lagi? Anai. Okey. Baik, seterusnya, sekawan serigala mendapatkan makanan dengan cara memburu mangsanya secara berkumpulan. Mengapakah serigala perlu berburu secara berkumpulan? Kenapa tak sendiri-sendiri je? Kalau secara bersendiri, dia agak sukar sebab mangsanya lebih besar berbanding serigala. Sebab itu serigala perlu berkumpulan untuk memudahkan memburu. Okey. Baik, cuba kamu baca klik info di bawah tu. Kau nampak tak? Ya, ikan yang gigi tajam tu. Okay. Siapa nak baca? Syahirah Muhammad Noor. Syahirah Muhammad Noor. Ustaz, Syahirah Muhammad Noor. Ya. Ya saya. kawan saya tak boleh masuk. Dah masuk dah. Ustaz punya ni auto admit. Dia masuk je dia akan auto masuk. Okey. Baca Syahirah. Sekumpulan Yang klik info tu ke? sekumpulan ikan. Sekumpulan ikan pirana boleh menyerang dan melapar mangsanya hingga tinggal tulang dalam masa kurang daripada 1 minit. Kau 1 minit tak sampai dia boleh melapah mangsanya. Kan? Kamu masukkan contohnya kalau siapa pernah nampak video kan. Peha kambing. Pernah nampak kan peha kambing kan? Peha kambing tu kalau kamu nak makan seorang-seorang tu jenuh kan. Tapi bila dimasukkan ke dalam kolam yang ada sungai yang ada ikan pirana tadi, dia celupkan tak sampai 1 minit, angkat tinggal tulang aje. Ya, betapa pantasnya. Kamu boleh Google atau tengok dalam YouTube, kamu tekan situ pirana kan. Kamu akan nampak ya betapa ganasnya ikan ni, ya, dengan giginya yang tajam, ya, boleh menyebabkan habis ya daging disiap dengan mudah aja, dimakan dengan mudah aja ya. Okey, baik. Tengok. Itu kerjasama, ini kelebihan ya. Okey, kita tengok yang seterusnya bagaimana memburu dalam kumpulan membolehkan dubuk. Kan dubuk ni kan, ataupun kita panggil haina kan, mengalahkan mangsanya yang lebih besar ya. Jadi dia perlu bekerjasama. Kecil-kecil cili padi kita ni kan, kuda belang yang besar tu pun dia boleh makan. Okey, seterusnya kelebihan yang lain, memastikan keselamatan ahli kumpulan. Haiwan yang hidup berkumpulan seperti contohnya dekat sini ikan bilis ya, berenang dalam kumpulan yang besar untuk mengelirukan musuh kan. Bila datang je ikan jerung untuk nak makan, dia akan terkeliru ya. Sebab apa? Jumlah dia yang terlalu banyak. Baik, seterusnya kamu tengok kuda belang pula.
Kuda belang hidup berkumpulan dengan cara menyamar diri daripada musuh. Belangnya itu menyebabkan musuh terkeliru. Okey. Info klik. Orang baca apa ni? Zaid. Zaid. Okay, Zaid baca. Zaid, where are you? Okay, Zaid tak ada. Harun. Harun Hasni. Harun, where are you? Baca. Singa ialah. Harun ada tak? Oi, kalau tak ada ni, siapa-siapa je lah nak baca. Siapa nak baca? Saya boleh tak Ustaz? Boleh, boleh. Siapa tu saya tu? Husna. Okey, baca Husna. Singa ialah haiwan yang buta warna. Keadaan ini menyebabkan singa tidak boleh membezakan antara belang pada badan kuda belang dengan rumput yang tinggi. Sebab tu kuda belang ni kalau kita tengok mana dia nampak je Ustaz kuda belang tu dia tak ada menyamar pun. Kan? Tapi sebenarnya singa dia buta warna. Sebab itu Allah jadikan hebat. Bagi pandangan kita, kita nampak alah tak ada apa-apa pun, nampak jelas je kuda belang tu, senang je nak tangkap, kan, senang je nak tembak. Itu kita. Mata kita nampak dengan jelas. Tetapi singa dia buta warna. Dia tidak dapat membezakan antara belang pada kuda belang dengan rumput yang tinggi. Sebab itu Allah ciptakan begitu rupa. Okey. Okey. Sekarang kita tengok pula apakah dia kelemahannya pula. Okey. Kita lihat muka surat 56. Okey. Haiwan yang hidup berkumpulan biasanya terdiri daripada induk dan anaknya. Okey, haiwan ini juga melindungi anak-anaknya. Ini antara kebaikan jugalah. Duduk dengan makcik ya, ibu kamu keluar berburu. Kan, kemudian nampak kan? Ada sekumpulan singa keluar berburu, singa betina dan kumpulan yang lain yang sama akan menjaga anaknya ya. Dan biasanya ini antara kelebihannya, dia boleh saling kerjasama dan juga saling membantu. Okey. Haiwan yang hidup berkumpulan akan mengawasi kawasannya daripada dicerobohi oleh musuh. Kan? Ada anak singa ataupun ada haiwan lain yang akan datang, maka singa yang jantan ataupun yang lebih besar, dia akan menjaga kawasannya daripada dicerobohi oleh haiwan lain. Singa akan mengawal kawasannya dan sumber air di kawasannya daripada kumpulan haiwan lain. Singa akan menandakan kawasannya dengan semburan urinnya di tempat tertentu dalam kawasannya. Apa dia? Semburkan apa? Semburkan apa? Urin tu. Air kencingnya. Sama lah juga macam perangai kucing kat rumah kamu kan. Kalau kucing jantan tu kejap lagi dia pergi mana-mana kan. Dia pancut je cik situ kan. Dah bau kencing kucing kan. Mungkin datang pula kucing jantan lain. Dia kata ini kawasan ni bau kencing kucing lain ni kan. Tak kira ni kawasan aku lah, dia kencing pula kat situ kan. Jadi itu sebagai cara untuk dia menandakan ini kawasan aku, ni kawasan aku. Lagi kita kan apalah kucing ni kan bau kencing ni busuk sama je hancurnya, tetapi hanya kucing yang mengenali hancingnya itu kan. Okey, mereka mengenali sebab apa mereka tahu ini kawasan kucing siapa, ni kawasan jantan mana kan. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Haiwan yang hidup berkumpulan yang bawah akan bekerjasama untuk membuat sarang, mendapatkan makanan, menjaga keselamatan, melindungi anak-anaknya dan mengawal wilayahnya. Ini sebagai kesimpulan dia, kebaikannya. Okey. Sama-sama ulang sekali lagi tanpa buka mic. Haiwan yang hidup berkumpulan akan bekerjasama untuk membuat sarang. Pertama apa dia? Membuat sarang. Yang kedua, mendapatkan makanan. Yang ketiga, menjaga keselamatan. Yang keempat, melindungi anak-anaknya. Dan yang kelima, mengawal wilayahnya. So ada 5 kebaikan. Ada 5 kelebihan haiwan hidup berkumpulan. Ustaz minta ulang balik. Siapa yang Ustaz minta tolong ulang ni? Sofiatun Nafisah. Ada tak Sofiatun Nafisah? Ulang balik, ada 5. Ada. Sebutkan 5 tadi. Pertama
Hello Sofia. Tun pertama. Dah hilang pula tadi saya. Ada. Hilang. Okey, siapa nak cuba? Afdal. Saya Afdal lah kamu jawab. membuat sarang, mendapatkan Sarang, makanan, makanan, ya. menjaga keselamatan, melindungi anak-anaknya dan Ya. mengawal wilayahnya. Yes, bagus. Beri tepukan pada Afdal. Okey. Okey, tengok. Semua singa laut betina ini saya jaga. Singa laut jantan akan mengawal kawasannya untuk mendapatkan 10 singa betina bagi tujuan mengawan. Okey. Hamak dia kan. Semua maklunya dia nak kan. Ekor je. Okey. Tapi Afdal kamu jangan buat macam tu tau. Ibu lah Afdal kena kan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok dekat sini. Haiwan yang hidup berkumpulan juga mempunyai beberapa kekurangan. Sekarang ni baru kita masuk kekurangan. Tadi kita dah masuk, kita tengok ada 5 kelebihan. 5 kelebihan hidup secara berkumpulan. Sekarang kita tengok 5 kekurangan hidup berkumpulan. Apa kekurangan dia? Pertama, wabak penyakit. Seekor kena sakit selsema burung, habis satu kandang tu, satu reban ayam tu, semuanya kena wabak selsema burung. Kan? Bersin. Acim. Pernah kamu nampak ayam bersin? Tak adalah kan. Tapi maksudnya penyakit tadi tu seekor kena satu reban boleh mati kan. Jadi itu kesan yang tak baik. Ya, sebab dia hidup berkumpulan. Ini ada yang baru masuk ni. Ustaz ingatkan sekali lagi, anak-anak soleh-soleha, lepas ni jangan ada yang masuk lambat. Okey. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Okey. Haiwan yang hidup berkumpulan yang lemah akan mudah ditangkap. Kan? Contohnya kata, tunggu saya. Datang yang singa belakang tu, dia kan. Haiwan yang paling lemah dalam kumpulan yang besar akan mengalami kesukaran untuk melarikan diri daripada pemangsa. So dekat ke sini, bawah sekali ni kesimpulannya, haiwan yang hidup berkumpulan mudah dijangkiti wabak, penyakit, dan haiwan yang lemah dalam kumpulan sukar untuk menyelamatkan diri daripada dua musuh. So kekurangannya hanya ada 2 sahaja. Baik, siapa boleh ulang balik apa yang Ustaz cakap tadi? Apa kat sini Ustaz nak cari Urwatil Wusqa. Ada tak Urwatil? Saya, cikgu. Okey, cuba sebutkan 2 kekurangan haiwan hidup berkumpulan. Pertama, Mudah dijangkiti wabak penyakit dan haiwan yang lemah dalam kumpulan sukar untuk menyelamatkan diri daripada musuh. okey, baik. Bagus. Beri tepukan kepada Urwatil Wusqa. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kelebihan dan kekurangan haiwan hidup bersendirian. Ya, ada bunyi apa tadi tu? Tak ada Okey, baik. Baik, sekarang kita tengok kelebihan dan kekurangan. Kita tengok pada pertama sekali, burung hantu hidup secara bersendirian bagi mengelakkan persaingan memburu makanan sesama sendiri atau dengan haiwan lain. Burung hantu aktif berburu pada waktu malam. Pertama, kebaikan hidup bersendirian ni tak payah dia nak berebut makanan kan. Kalau burung hantu tu dia dapat seekor tikus, dia akan makan dia sendiri je. Dia tak perlu nak kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Kalau macam kita tengok tadi, seekor harimau kan, seekor singa kan, dia dapat makanan, dia terpaksa berkongsi dengan singa yang lain. Jadi singa yang paling besar lah yang akan makan dulu, singa kecil dia makan last kalau ada saki baki je kan. Yang sedap-sedap, daging yang sedap-sedap semuanya dah dimakan oleh singa yang lebih besar, yang lebih tua. Okey, tengok seterusnya, panda. Untuk memenuhi keperluan makanan, saya perlu makan daun buluh ini dengan banyak. Kan panda kan, nampak kan? Yang dekat zoo ada. Sumber makanan yang terhad menyebabkan panda hidup bersendirian bagi mengelakkan persaingan untuk mendapatkan makanan. Ya, sebenarnya panda bukan hidup berkumpulan. Dia hidup bersendirian sebab dia diet pemakanannya ialah buluh. Kan, buluh ni tak banyak, hanya tempat-tempat tertentu je ada buluh. Jadi kalau dia hidup berkumpulan, ya, sekali datang sekumpulan 10 ekor panda kan, habis buluh sekejap je. Dia 1 hari dah habis. Nak tunggu tubuh balik buluh tu kan cepat kan, makan masa. Jadi akan menyebabkan kekurangan makanan. Tapi dengan panda tadi hidup secara bersendirian, maka tidak ada persaingan yang wujud. Okey.
Tengok, harimau bintang memerlukan kawasan yang luas untuk mendapatkan makanan atau pasangan. Haiwan ini akan menyerang musuh yang mencerobohi kawasannya. Okey, dia hidup secara bersendirian. Okey. So, haiwan yang hidup bersendirian dapat mengatasi masalah sumber makanan yang terhad dan mengurangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. So, maknanya dia tidak perlu untuk bersaing untuk mendapatkan dia punya makwa dia, pasangan dia. Okey. Okey. Baik, Ustaz lupa nak selakkan. Okey. Sorry Ustaz. Sebenarnya Ustaz pegang buku ni, Ustaz lupa lah. Okey, baik. So, kesimpulannya dia kat sini, apakah kelebihan haiwan hidup bersendirian? Ada dua. Yang pertama, sumber makanan yang terhad, ya. Yang maksudnya tidak ada masalah untuk mendapatkan makanan, tidak bersaing untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, mengurangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Okey? Ada dua kelebihan dia. Ya, pertama dia boleh makan, tak perlu nak berebut-berebut. Yang kedua, senang dia nak mencari pasangan dia. Okey. Baik. Apakah kekurangan dia pula? Okey. Haiwan yang hidup bersendirian juga ada mengalami masalah. Okey, apa dia? Haiwan yang hidup bersendirian akan mati sekiranya kalah dalam persaingan merebut kawasan. Ini kelemahannya. Okey, dia kalau nak berlawan tu dia terpaksa berlawan sendiri. Sebab apa? Kalau tengok sini kan, singa dia hidup berkumpulan, jadi dia boleh membantu untuk mengalahkan harimau yang tiba menceroboh kan. Aduh, sakitnya kuatnya dia ni kan. Sebab dia sendiri-sendiri je. Kalau berkumpulan dia lebih kuat. Itu kelemahannya. Okey, tengok sini. Haiwan yang hidup bersendirian akan mengalami masalah untuk mencari pasangan ketika musim mengawan kan. Tiba-tiba dah musim mengawan, tak cari makwa kan. Alah, jauhnya saya jalan tak jumpa lagi makwa aku ni kan. Sebab dia hidup bersendirian. Tengok, okey. So dekat sini kesimpulannya, haiwan yang hidup bersendirian suka mempertahankan diri daripada musuh dan mengalami kesukaran mencari pasangan. Okey, ketika musim mengawan. Okey. Okey, baik, kita tengok bagaimanakah cara hidup haiwan ini? Apakah kelebihan cara hidup haiwan ini? Ni. Tenggiling ni. Bagaimanakah cara haiwan ini? Dia berkumpulan ke bersendirian? Bersendirian. Okay. Bersendirian. Apakah kelebihan cara hidup haiwan ini? Apa kelebihan dia? Okey, dia tidak perlu berebut untuk mendapatkan. Tidak perlu berebut makanan. Sebab apa? Dia makan apa? Tenggiling ni. Dia makan daun. Dia makan Ulat. semut. Dia mempunyai lidah yang sangat panjang, boleh masukkan lidah ke dalam lubang semut untuk makan semut. Okey. Cikgu, nak tanya boleh cikgu? Ya. Armadillo macam mana pula armadillo? Armadillos. Okey, armadillos dia macam tenggiling. Ya, kalau tenggiling dia boleh menggulungkan badannya, armadillos dia boleh membulatkan badan dia. Okey. Dia juga hidup bersendirian. Dia bukan hidup berkumpulan. Okey. Ada soalan setakat ini? Ada Ustaz. Okey, kita belajar hari ini setakat ini saja. Ya, kita belajar, ulang balik, kita selak balik buku kita. Okey. Hari ini kita belajar berkenaan dengan interaksi antara hidupan. Okey, interaksi, apa maksud interaksi? Ulang balik, interaksi ialah perhubungan. Dalam perhubungan antara hidupan yang saling bergantung. Ada dua jenis interaksi. Pertama, interspesies dengan interspesies. Intra ni sama spesies ke tak? Sama spesies. Sama. Interspesies Lain spesies. Okey. So, interaksi interspesies ni ada dua. Pertama, kerjasama. Yang kedua, Persaingan. okey. Jadi, haiwan juga ada yang hidup berkumpulan dan juga ada haiwan yang hidup bersendirian. Kamu kena tengok, kamu kena cari apakah dia haiwan yang hidup berkumpulan dan haiwan yang hidup bersendirian. Okey, kemudian haiwan yang hidup berkumpulan ada kelebihan. Apa dia kelebihan dia? Pertama, ada 5 kelebihan haiwan hidup berkumpulan. Pertama, dapat mempertahankan diri. ha? Dapat mempertahankan diri.
bekerjasama membuat sarang, lagi mempertahankan diri ataupun keselamatan, Menjaga mudah keselamatan. mendapat makanan, Menjaga keselamatan. menjaga keselamatan, Melindungi anak-anak melindungi Mengawal anaknya, wilayahnya. wilayah. mengawal wilayahnya. Apakah kekurangan hidup berkumpulan? Pertama, Mudah dijangkiti mudah wabak dijangkiti penyakit. wabak penyakit. Yang kedua, Haiwan yang lemah dan haiwan yang lemah sukar mempertahankan. mempertahankan diri. Okey. Apakah kelebihan haiwan hidup bersendirian? Pertama, Tak payah rebut Dapat makanan. tak payah nak rebut makanan. Yang kedua, Makanan yang Mengurangkan mengurangkan persaingan untuk mendapatkan mendapatkan Dapat pasangan. makanan orang. Okey, apakah kelebihan hidup apakah kekurangan hidup bersendirian? Pertama, Berseorangan. suka mempertahankan diri sukar mempertahankan daripada diri. musuh. Yang kedua, Kesukaran mencari pasangan. Suka untuk mengawal kemudian pasangan cari ketika musim mengawal. pasangan. Baik, alhamdulillah kamu dah faham. Cukup setakat itu pada minggu ini. Akan datang kamu perlu baca tajuk yang seterusnya iaitu faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies, dan kamu akan tengok juga tajuk berkenaan dengan simbiosis. Apa dia itu simbiosis? Saya nak kamu baca dahulu, dan yang akhir sekali kamu akan masuk tajuk faktor persaingan antara tumbuhan. Okey? Jadi insya-Allah tugasan pada minggu ni Ustaz akan masukkan dalam Google Classroom. Minggu ni mungkin Ustaz bagi quiz je. Tak ada nota yang perlu kamu salin. Okey? Dan insya-Allah saya harapkan tugasan-tugasan yang lepas yang masih belum hantar dapat dihantar dengan sebaiknya. Okey. Jadi Ustaz rasa cukup setakat ni. Sebab lepas ni kamu ada kelas hafazan dengan Ustazah Mufitah kan? Okey. Jadi terima kasih pada semua. Kita sanggup sama dengan membaca suratul Fajr dan juga suratul As. Ada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Syukran Ustaz. Syukran.